Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada Fadil Ustaz Ruslan yang juga macam penceramah pertama pagi ni. Sadap saya dengar dia cakap. Leka yang macam nak suruh dia tahu cakap kan. Seterusnya tenaga-tenaga penggerak Pondok Darul Abrar dan juga seterusnya tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian. Syukur alhamdulillah pagi ini dapat kita bersama-sama walaupun ada banyak roadblock. Saya berjaya melepaskan diri. Kebanyakan pakai syafaat muka lah kan. Nampak jalan. Lepas tu polis pun tanya kan, Ustaz ada ceramah, boleh ke ceramah? Boleh, kalau tak boleh pula faham okey dia kata. Kan? Dia kata okeylah. Betul dah tu kan. Dia orang menjalankan tugas kan, dengan tugas. Jadi hari ini tuan-tuan sekalian syukur kepada Allah Taala dalam apa kita duduk dalam majlis ilmu ni kan. Nabi sebut barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Tu sebabnya Ustaz Ruslan sebut tadi dahlah nak jalan pergi syurga. Sampai pula hantar kiriman-kiriman tadi kan, belum apa-apa tabung nak jalan dulu. Kan ada orang dia dengar tabung, dah mula dah. Kan ada orang macam tu. Tapi Ustaz Ruslan pun ni yakin tu, dia yakin. Dia pemilik tempat ni, dia yakin. Dia kata habis ceramah ni siaplah bangunan-bangunan lain ni. Orang yang ke depan dia pula macam tak yakin. Ke depannya, ya ke? Kan? Betul ke kan? Dia macam tu pula. Dia yakinlah sebab Ustaz Ruslan ni dia yakin dengan ada orang ke depannya ni digerakkan oleh Allah Ta'ala untuk menyumbang. Teringat saya kisah tentera Palestin. Dia orang pegang senapang tapi nampak budak-budak dia selfie. Selfie apa macam orang biasa. Tak adalah ganas macam muka bangih macam nak bunuh orang, tak ada. Menampaklah penyayang dengan kanak-kanak, dengan apa, dengan orang tua hormat, nampak. Lepas tu satu soalan yang ditanya oleh Abang Aflin Syauqi. Dia pergi ke sana, dia tanya, ni berjuang ni boleh menang? Kami yakin menang. Bila agaknya nak menang? Soon kata. Tak lama lagi dia dah. Hakikat ini sebut tak lama lagi itu dah puluh-puluh tahun, tapi dia tetap yakin. Sebab menang dia tu, walaupun dia tak menang dalam peperangan tu, tapi dia syahid tu satu kemenangan untuk diri dia. Tu dia cerita dia. Kita hari ni senang tuan-tuan sekalian. Kita fikir tak ada sampai keluar senjata. Ada ke Ustaz Ruslan hantar orang bagi senapang pistol letak kat leher masing-masing? Nak bagi tak? Nak bagi tak? Tak ada. Tak ada. Kan? Tak adalah sampai tahap tu. Memang tak sampai tahap tu. Kan, orang di Palestin tu dia nak berjalan keluar nak pergi kuliah pun dia pandang atas. Takut ada bom sampai ke apa, perlu berpandu sampai. Kita mana ada. Tadi semua tengok ikan, tengok kolam dah. Lepas tu nampak kat pondok tu Samsul Debat tu rasa tengah minum dengan Ustaz Ruslan tu kan. Itu relax. Ada yang datang tadi lesen pun tak bawa. Ada kan. Alhamdulillah. Ada yang macam-macam cara sampai hari ni. Ada yang berkongsi kereta kan? Ada kongsi kereta walaupun minyak tak kongsi kan? Tapi datang. Nah, ni contoh. Jadi makna kata hari ni tuan-tuan sekalian kan, Allah Ta'ala bagi keizinan kat kita sebenarnya. Malam tadi berapa ramai orang tidur terlelap, terlupa minta panjang umur. Kan tengok drama ulangan lah tu. Dah berapa kali tengok tu tolak kan. 7 hari mencintaiku dua, tengok gitu kan. Tengok kan. Dia nak recap balik dia tu. Sebab malam nanti anugerah berita harian.
nak tahu siapa yang menang, sama tak sanggup buat ulang kaji tu kan, wal tak sabit apa pun kat dia kan. Tapi itulah dia, lupa minta panjang umur, tolong. Tapi pagi tadi hidup lagi, sayang Allah kat kita. Rupa-rupanya Allah nak bagi peluang kat kita datang dan menyumbangkan duit tu kepada tabung pondok ni. Allahu Akbar. Saya punya seronok kalau datang Tompek tak pernah sampai. Seronok tu tengok ikan banyak pula. Yang paling tak tahan tu dekat simpang tu, dekat pokok besar tu ada pula banner durian. La ilaha illallah. Ada ke tak? Ada tak? Kalau tak ada cabut lah, membagi harapan ke orang tu, salah tu kan. Jadi itu ya tuan-tuan dan puan sekalian kan. Jadi dalam hidup kita ni, itulah hidup kita ni sementara. Nak cerita hari ni, 3 soalan Tuhan akan tanya akhirat esok. Pertama, Tuhan akan tanya tentang nikmat. Kedua, Tuhan akan tanya tentang amanah. Semua akan tanya. Amanah jadi ketua, amanah jadi apa tu. Sebab tuan-tuan, jangan tanyalah Ustaz Roslan dia okey je kan, dia jalan tabung. Sebab amanah dia jaga Tompek ni. Jaga Tompek ni. Saya pula amanah apa saya kisah. Saya jalan tadi, bila polis tanya macam-macam, mampek 5 orang blok tanya saya kan. Apa dah saya janji dengan Ustaz Roslan, amanah dah janji kau nak datang kan? Jadi amanah Tuhan tanya. Jadi ketua keluarga tanya, jadi isteri tanya, jadi anak tanya, jadi pengurusi masjid tanya, jadi AJK masjid tanya. Jadi jangan berani-berani cakap saya ni tak ada apa pun, AJK biasa-biasa pun kena tanya. Sebab ada jawatan tu, ada amanah dia. Jangan ingat kalau AJK biasa-biasa tak payah buat kerja. Tak ada, semua kena buat kerja. Macam itulah kan? Dan yang ketiga, Tuhan akan tanya silaturahim. Silaturahim Allah Ta'ala akan tanya. Alhamdulillah kita datang kan, apa jumpa kawan baru kan, punya hebat kan, tengok mata pun tahu dah dia tu siapa. Gaya teh, malah tu Harun tu tahu dah, tengok mata je kan. Punya kuih silaturahim dah datang sini selalu kan. Ada orang saya dengar tadi sebelum subuh dah sampai, sebab dia takut tak dapat duduk depan sekali. Jadi mana okey lah tu, mana okey. Ada yang mandi kat kolam pun tadi dengan ikan tilapia tu okey lah tu. Kan? Jadi makna kata masing-masing nikmat Tuhan akan tanya. Ni saya nak cerita. Bab silaturahim, amanah, tentang nikmat kita cerita. Tuhan akan tanya nikmat umur. Berapa tahun kau hidup dulu, macam mana kau habiskan umur. Kedua, Allah Ta'ala akan tanya nikmat muda, masa muda dulu buat apa, leka dengan apa. Tu jangan fikir muda hanya sekali. Ya bi, kalau dah muda dia sekali, jangan enjoy pula kan. Tengok anak-anak ni. Kalau orang yang tak faham lah tentang agama, dia cakap, "Oh, aku takkan sia-siakan masa aku duduk kat pondok ni." Dia fikir macam tu. Tapi bila kita dah tua ni kan, kita pula fikir, kan bagus kalau aku kocik-kocik dulu macam tu. Nampak tak? Dia fikir nikmat muda. Kemudian yang ketiga, nikmat apa? Nikmat harta Tuhan tanya. Itu saya tak payah explain lah. Tadi tabung pun dah jalan kan? Jadi tu nikmat harta dah tu. Dari mana kita dapat duit, ke mana kita belanjakan. Berapa ramai orang dalam dunia ni, dia bersia-sia dalam dunia, berjalan sana, berjalan sini, suka sana, suka sini. Tiba-tiba bila nyawa dia dipanggil, dia tengok karung bekal nak bawa ke akhirat, kosong. Terperanyat ni, baru tergeh-geh, tolonglah sedekah. Dalam masa dah tak terdaya, mulut dah qalu, tak boleh cakap apa-apa masa tu. Masa itulah dia teragak dalam hati dia, pergilah sedekah apa yang patut baru teringat. Itu sebab jangan tangguh-tangguh nak baik-baik. Iya. Ada orang, tak apalah, minggu depan datang lagi. Contohnya, malam gang mampu mati. Macam mana lah nak bagi? Betul, jangan tangguh-tangguh. Pernah tak kita dalam hidup kita tengok ada jiran tu sakit, Allah sian ni, ingat petang kan nak pergi tengok lah. Pernah tak macam tu? Lepas tu petang tu kan dah malih pula, kau nak jadi tak nak pergi? Aku ingat badan tak sedap lah, besok lah pergi. Malam tu meninggal. Belum meninggal apa yang ada? Aku baru nak pergi tengok, dah meninggal dia. Bukan ada peluang tengok petang tadi. Ada peluang kita yang menangguh-nangguhkan. Itu sebab dia mati. Kalau kita mati, sudahnya yang patut mati itu pula sejarah kita kan. Itu cerita dia. Dan begitu juga yang keempat, nikmat ilmu. Ilmu yang kita dapat
Yang pertama amal, yang kedua sebab panjangan. Tapi nikmat yang paling besar saya nak cerita ini, nikmat yang tak terkira lah. Dalam banyak-banyak makhluk, ada dua jenis makhluk. Satu makhluk hidup, satu makhluk mati. Alhamdulillah Allah tak pilih kita jadi makhluk mati. Contoh meja ni, makhluk mati ni. Minta gorak macam tu lah. Kau patah-patah lah, kau lempar-lempar lah. Kau Ustaz Ruslan patah-patah baik pondok kat belakang tu. Jadi dia pondok macam tu lah. Ada yang guna kan. Tapi Allah pilih kita jadi makhluk hidup. Makhluk hidup ni pula ada 3. Syukurlah kita tak lahir-lahir jadi timun. Bayanglah habis dia nasi lemak tu, sedap nasi lemak tu. Saya diet dah berapa hari tak makan nasi. Tapi dah Ustaz bagi saya makan lah. Kan? Nah, betul. Kan? Mujur tak jadi robong. Kalau kenduri habis robong, selesai. Kan? Tak jadi sayur. Sayur sekarang bukan kira, sayur campur. Habis semua sayur. Mujurlah. Dan banyak makhluk Allah tak pilih kita jadi binatang. Bayangkanlah jadi kambing. Musim maulud paling dia comel. Aduh maulud pula. Kambing tu bincang sama dia. Dia tinggal 2 ekor dalam kandang. Aku rasa kau ni daging kau banyak. Yang kambing pula cakap, aku rasa tak kau. Sebab aku dengar tuan kita ni suka yang tulang-tulang ya. Tiba-tiba Ustaz Ruslan panggil Samsul debat, dah besar aku pergi 2 ekor sembelih. Kan dalam dia bergaduh berbincang tadi, 2 kena sembelih. Kan? Kita tak jadi kangaroo melompet ya daripada depan ke belakang. Kan? Kita tak jadi macam babi. Ya, kita tak jadi babi. Dan anak-anak babi. Teringat saya arwah Tok Ismail Kamus. Dia tanya anak dia, kenapa anak babi jalan menunduk? Anak apa sebab bah? Sebab anak-anak malu abah mak babi dia. Dia tak boleh tahan soalan. Ustaz sebenarnya kamu tahu lah. Anak Ustaz Firdaus share. Dia goli tu hati saya. Kan tak iyo. Wah dia pun babi kan, ada masalah tu kan. Dia katakan, itulah cerita hari ni. Sebenarnya ada kono-kono cerita tengah hidup kita sebenarnya. Dia malu dengan orang. Wah dia pun sama, tu masalah. Kan? Jadi lepas itu cerita kita tak jadi binatang-binatang. Allah pilih kita jadi manusia. Dah lah pilih manusia, tak ada lah buka mata nampak lambang salib, tak ada. Buka-buka mata dah bergaris dahi, tak ada. Buka-buka mata memang tak loceng kang bagi nama, tak ada. Buka-buka mata duduk dalam kongko Islam. Buka-buka mata yang pertama azan dan qamat. Allahu Akbar. Dah lah lahir-lahir Islam. Kan? Lahir-lahir Islam. Umat Muhammad pula tu. Aduh. Dah lah umat Muhammad duduk kat bentung. Clear. Musangking. Tu raup kan, benar musangking kan. Patin lagi. Barang. Nak makna lahir-lahirnya kita ni duduk dekat tempat yang senang. Dengan tahap itulah, saya baru je semalam, saya di TV Al-Hijrah bersama Abang Adam Kori. Saya tanya Abang Adam, apa yang paling susah abang hidup ni? Cakap, tak ada, semua okey je. Semua okey. Tuhan uji saya, anak 10 tahun baru dapat anak. Tapi orang tanya saya, macam-macam lah cakap, you tak pandai lah, itulah, inilah, tak makan ubat, itulah, inilah. Saya kata, ini Tuhan bagi mah. Nabi Zakaria pun berapa tahun baru dapat anak? 60 tahun baru dapat anak. Saya okeylah 10 tahun. Dia kata Tuhan bagi kita honeymoon. Dan Abang Adam Kori masuk tahun 2007 masuk Islam. Tak sampai pun 20 tahun Islam, tak sampai 15 tahun Islam. Dengan tahap tu dia berjaya mengislamkan 17 orang lagi sahabat-sahabat dia. Kita yang dah berpuluh tahun Islam, seekor pun tak dapat. Seorang pun tak dapat. Kasar warna basuh tu, tapi betul. Tapi nak cerita nikmat dah lah jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan kita tengok bagaimana para anbiya dan mursalin semua merayu dengan Allah tanpa merendahkan martabat para anbiya dan mursalin. Mereka minta, ya Allah bagilah kami jadi umat Muhammad, ya Allah. Dapat tak? Tak dapat. Kita ni Nabi sayang kita, tuan-tuan dan puan. Itu sebab Nabi lah, tuan-tuan. Itu sebab kalau kita rasa kita susah macam mana pun, pandang Nabi lagi susah. Tuan-tuan cerita wabak ni, zaman Nabi tak ada wabak ke? Kan?
Kan? Zaman Nabi pun ada wabak. Kan? Ada orang cipta virus ni, tuan-tuan dan ada manusia cipta virus ni untuk keuntungan peribadi. Mudah-mudahan bila dicipta virus, nanti besok orang akan beli vaksin dengan dia. Dia kaya-kaya dengan itu. Akhirnya apa terjadi? Kuasa Allah, tuan-tuan. Vaksin US tak laku kat Malaysia. Vaksin Cina tak laku dekat Indonesia. Rupanya vaksin yang berbeza-beza setiap negara. Nak cakap apa? Manusia konon dia nak cakap dia pandai, tapi Allah jauh lebih pandai daripada kita ni. Ada satu doktor lahir anak dia ada 6 jari sebelah ni. 6 jari. Ada satu doktor pakar bedah. Macam pelakon Hindustan tu, siapa nama dia? Yang 6 jari tu lah sebelah ni, siapa? Cik. Betul lah Ustaz. Orang sini warok dua barkun memang tak ada. Entahlah tu dunia semua tu Ustaz, dunia tu itulah kan. Hrithik Roshan nama. Saya tahu nama lah, orang tak apa tengok lah, dah lah. Tak, jari dia 6, apa doktor tu buat? Doktor pakar bedah ni dia buat operation, dia buang jari yang ke-6 tu. Dan dia kata, aku doktor paling hebat, tengok anak aku 10 jari normal macam orang lain. Tuhan takdirkan lahir anak yang kedua, jari yang tangan yang sebelah tinggal 4 jari je. Ya, anak dia lahir makna 9 jari lah, yang sebelah tak cukup 1. Kau kan doktor pakar, kau tambahlah jadi 5. Yang dulu yang kau dah cabut dulu, yang kau dah potong dulu, kau sambung balik dekat anak kau yang ni pula. Tak ada kan? Tu je. Jangan cakap kita. Tu sebabnya Nabi kita, disebabkan Nabi kita bertahan, Nabi kita kuat semangat, Nabi kita ni orang kata gigih lah berdakwah ke sana kemari. Yang daripada dulu sampai kesudahnya, akhirnya Islam sampai kat kita. Sampai kat kita. Tu yang jadi hidup kita ni ikut syariat. Kalau Ustaz Roslan sebutlah pasal SOP. Dah lama Nabi ajar pasal SOP. Basuh tangan sentiasa bersih. An-nazafatu minal iman. Nabi dah khabar. Kita pun sekarang tergegeh pakai hand sanitizer. Dulu lagi Nabi dah ajar kena bersih. Apa lagi tak bersih? Memang betul masjid yang paling bersih sekali. Tuan-tuan tengoklah kita masuk dekat dalam rumah ibadah kita. Kebanyakan kita mandi dulu. Lepas tu tak adalah mandi kat masjid, mandi kat rumah. Dah sampai kat masjid pula, ambil wudu pula, baru masuk dalam masjid. Dekat tempat peribadatan lain yang disebut, tak ada yang terkancing tak bersih pun masuk dalam. Nak cakap apa? Apa lagi tempat paling bersih ni? Itulah dia. Nabi dah ajar. Itu sebabnya Nabi datang itu membawa rahmat kepada sekalian alam. Sekalian alam makna kek bau ko, kek ikan ko, kek binatang ko, kek tumbuh-tumbuhan ko, semua rahmat bila Nabi datang. Sebab apa? Nabi ajar semua benda. Semua benda Nabi ajar. Kan? Cara kita nak bersama pun ajar. Cara kita ni dah sudah pun diajar. Cara bersuci diajar. Cara kita bermuamalat pun diajar. Kan? Semua diajar. Apa yang tak diajar, semua diajar. Tiba-tiba adalah orang kita yang poning-poning ni, dah lah belajar agama, tak nak pergi pondok Al-Abrar, tak nak datang. Sudah ikut ada satu makhluk Allah ni, perang bulu ada perang bulu dia boleh cakap mimpi Nabi Ibrahim tu mimpi setan. Ramailah yang ikut tu. Lahir salah bulan betul orang tu. Ada tuan-tuan. Saya tak payah sebutlah nama, tahu orang mana. Sri Lanka ke Afrika ke tak tahulah. Macam tu lah lebih kurang. Sebab apa? Dia tak belajar. Macam semalam lah, ada saya jadi apa? Saya bersama dengan satu syarikat ni, saya bagi kuliah. Tajuk pasal adakah tanggungjawab menjaga anak, tanggungjawab isteri seorang. Tajuk membunuh lelaki, betul tajuk tu. Tak ada betul selindung-selindung tahu pada maksudnya kan. Jadi suruh saya pula ceramah. Saya pun cakap dalam Islam orang perempuan tugas beranak ya. Melahirkan anak. Melahirkan anak, lepas tu layan suami tu ya. Lain tak ada. Saya cakap macam tu.
Dan kemudian saya huraikan, tetapi tanggungjawab tu tanggungjawab lelaki, dan orang perempuan rupa-rupanya hanya membantu suami. Dan orang perempuan kebiasaannya dengan rela hati memang nak buat kerja rumah tu dengan harapan suami menghargainya. Itulah maksudnya. Ada lelaki yang tak puas hati tu. Tulis, tolong huraikan sikit, saya memang tak puas hati dengan statement ustaz tu. Abang, ayat dah. Kau pergilah pondok Al-Abrar, dengar Ustaz Ruslan tu cerita, barulah faham. Ni memang ya. Ada satu khusus kahwin, ustaz tu cakap, kalaulah mak kita sakit, ni cerita suami nak pergi merantau ni, suami nak pergi ke luar negara 4 bulan, tompek tu kutub utara, kutub selatan, kau telefon pun memang tak ada line, memang susah nak communicate. So abang dah tinggalkan kau ni duit cukup untuk 3 bulan, ni barang-barang dapur pun abang dah beli, jadi kau jangan keluar pada rumah, suami dah pesan. Jadi bila dia tanya, jadi tiba-tiba mak kita sakit, saya nak tanya, ustaz tu tanya, boleh tak kita tinggalkan rumah kita dengan anggapan alah suami faham, boleh ke tak? Boleh ke tak? Tak boleh, sebab tak dapat izin suami. Dia tanya seorang perempuan ni, peserta khusus kahwin tu, bolehlah mak kita. Jawab. Lepas tu ustaz tu pun explain, tak, sebenarnya tak boleh minta izin, kita kena minta izin suami dulu. Dan suami dah beritahu jangan keluar, jangan keluar. Ada kisah dia pun gambarkan kisah yang tu, yang macam mana akhirnya dia bermimpi kan pasal ayah dia sakit, dia tak boleh balik, abang dia datang puas pujuk dia balik, dia tak boleh, dia tak dapat izin suami kan. Dan perempuan tu tadi masih tak puas hati dengan ustaz tu, keluar sampai makan, kalau I lah tetap I balik, I tak kira kata. Mau nampak tu, dia parah betul. Ada tuan-tuan orang dia belajar tapi dia ni macam apa, bingai lah, bahasa saintifik macam tu lah kan, payah kan nak cakap. Orang dah cakap tu ikut je lah, dah ustaz cakap kan. Macam tu lah bengong. Bengong orang sini sebut bengong. Macam tu. Ya macam tu lah kan. Jadi makna kata, itu sebab hidup dengan syariat ni macam tu lah. Kita pun bukan semuanya, asal mula kita pun kita banyak tak tahu, tapi Nabi ajar kita. Dan Nabi ni ajar kita cukup hebat tuan-tuan sekalian. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsiran. Sungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Ikut Nabi itu terbaik. Dan dia dalam Quran ni tak sebut bajet-bajet baik itu. Dia tak sebut antara yang terbaik, mungkin baik, tak, memang confirm yang terbaik. Daripada kecil sampai ke tua, itulah yang terbaik. Kalau kita bertengok lah, ada orang tolong orang tua minta jalan kan, baik betul budak tu, ya Allah, berkenan sungguh tengok. Jangan risau, Nabi lagi baik. Budak tu tolong makcik tua tu melintah jalan, dengan tahap makcik tua tu tak ada apa-apa masalah dengan dia. Nabi buat baik dengan seorang tua yang buta, yang maki hamun Nabi setiap hari. Nabi bukan baik, Nabi siap suapkan makan lagi kat orang tua tu. Cuba kita dapat peluang menyuap makanan pada orang yang consistently mengutuk kita setiap hari. Bagaimanakah kaedah suapan kita? Tolong cerita sikit. Dia belum apa-apa dah galak, mana dia boleh bayang tu macam mana cara dia menyuap tu. Kalau pakai sudu tu kan, dia radak sama ketokak tu biar mati untuk tu, payah apa nak, agak macam tu lah kan, macam tu. Tapi Nabi tak. Nabi yang penuh lembut, nak membuktikan kelembutan Nabi itu. Sayyidina Abu Bakar ketika Nabi dah wafat, dia tanya Aisyah, apa amalan-amalan Rasulullah biasa buat? Dia kata buat ni, buat ni, buat ni. Termasuklah salah satu, dia pergi rumah orang tua tu, dia suap dan dia makan. Sayyidina Abu Bakar pun cuba buat. Dia ambil roti tu, orang Islam sebut roti, orang Bentong sebut bread, macam tu kan, roti lah kan, roti tu dia colup-colup dekat dalam air tu dulu biar dia lembut, lepas tu dia suap kan. Saya menggayakan biar agak lembut tu, lembut, suap lembut, dia luah kat orang tua tu, tu dia. Dia kata, mana orang yang selalu suapkan aku tu, dia suap lagi lembut pada kau. Menangis dia nak makan, nak menggambarkan dah lembut. Nabi lembut lagi dengan tahap orang tua tu secara istiqamah mengutuk Nabi setiap hari.
Bila Sayyidina Abu Bakar kata yang Muhammad itu telah pun wafat, telah pun tak ada atas dunia ni, menangis orang tua tu. Dia baru tahu yang menyuap tu orang yang dimaki hari-hari, mengucap orang tua tu masuk Islam. Tu cakap kan, Nabi lagi tetap yang terbaik. Tu sebab kita kan, kau boleh baik lagi dengan dia, aku tak lah. Macam mana kau boleh baik? Bahasa orang Pahang je tu. Jangan boleh baik, aku tidak ada. Dia katakan macam tu kan, kan. Teringat saya beli ikan patin tu. Kita jual murah Ustaz. Harga lama Ustaz, RM20 sekilo. Macam tu dia kata, betul. Tapi patin buah mahal sikit Ustaz, RM200 sekilo. Tapi patin muncul paling mahal Ustaz, kena RM600 sekilo. Itu kalau kami makan pahit, kami jual manis. Dia kata macam tu. Dia kata macam tu lah. Dia kata gelak, aku langsung beli sebab ni semacam tu. Tapi betul, Nabi lagi baik. Nabi lagi baik. Kita pula kan, yang tak ada syariat, yang tak belajar syariat, dia akan cakap, tak payah buat baik dengan orang yang ni. Tak, salah. Kena buat baik. Nabi ajar kita buat baik pada orang baik jahat kat kita. Tu dia. Kan? Begitu juga kita nampak orang menderma, menyumbangkan sumbangan ke masjid, banner masjid, 100 juta tuan-tuan. Satu hamba Allah tu, dia datang ke Seremban, dia tanya, ada tak tanah nak wakaf untuk mak dia? Dia kata, dia beli satu tanah tu 5.5 juta. Dia beli, dia niat dia wakaf untuk mak dia. Binaan dia dah dekat 60 juta ke 70 juta. Binaan masjid tu semua dia bayar. Jadi Masjid Husin Seremban 2 nama dia. Lepas tu baru ingat, aduh alang-alang tu saya pun nak wakaf untuk diri saya jugalah. Tu dia keluar lagi 6.5 juta. Satu lagi tanah yang buat masjid Bandar Baru Senayan dengan kos 100 juta lebih. Masa tu kita pun cakap, dia bagus, orang ni bagus, dia tak nak orang tahu, tapi orang tahu juga sudah. Dia bukan hanya bina masjid, siap ada satu petak, dia kata kalau aku mati besok situ tanam. Dia siap petak. Kita pengurusi khairat kematian kat kampung pun tak booking lubang kubur kan, dia siap petak dah mana nak tanam kata. Kita cakap dia baik kan, dia baik, tapi Nabi lagi baik. Sebab Nabi bagi sampai Nabi tak ada apa-apa. Dia bagi 1 juta, dalam bank ada berapa juta lagi, berpuluh, beratus juta, bilion ada lagi. Betul tak? Kita bagi, bagus betul lah dia. Kau nampak tak tadi tabung Ustaz Ruslan tu, kenapa? Dia bagi 500. Dia bagi 500, dalam bank ada lagi beratus-ratus ribu lagi. Jangan risau. Jangan risau, Nabi tetap lagi baik. Jadi hari ni siapa tak bawa duit, jangan susah hati. Tak bawa duit lah. Kan? Handphone pun tak bawa macam tu. Dia tak boleh nak transfer, tak apa. Galang, jam tangan, apa yang ada tu bagilah. Masuk kan tu. Kunci kereta. Macam tu. Nanti geran bagi minggu depan. Jadi kita tukar nama siap. Thumbprint dia sekarang ni. Macam tu lah. Makna kata tu lah dia tuan-tuan. Ya? Tapi betul. Sebenar-benarnya jangan risau. Belum pernah dalam sejarah sedekah memiskinkan kita, tak ada. Nabi bagi sampai habis. Apa habis? Susah ke? Mati ke Nabi? Mati ke Nabi? Tak. Kan? Sahabat-sahabat Nabi ada. Sahabat-sahabat Nabi pun macam tu juga hidup dia. Allahu Akbar. Nak cakap apa? Itulah Nabi yang terbaik, Nabi lah. Ya apa? Baik-baik dengan jiran, baik betul lah dia. Kenapa pula? Dia habis semua, dia ajak makan ke rumah dia. Nabi masak pula. Nabi masak, siap masak lebih yang kuat, bagi ke jiran-jiran dia, termasuk jiran yang berbangsa Yahudi pun bagi. Itu Nabi. Kan? Itu sebab cerita hari ni hebatnya Nabi. Itu sebab betul lah kata Ustaz Ruslan tadi, kita janganlah beryoyo masa musim maulud ni kan? Kat Johor lagi dahsyat Ustaz. Johor ceramah maulud sepanjang tahun. Dia tak kira selagi belum puasa maulud. Saya pun kan, lah bulan berapa dia buat maulud lagi, kita tak kisah Ustaz. Saya pun memang tu sebab Ustaz Ruslan ajak saya ceramah maulud, saya datang. Sebab bentung kan, kurang-kurang patin kan, kan. Tapi pagi tadi si lemak, kita maafkan lah, tak apalah, pagi kan, tengah hari patin macam tu kan, patin pais kan.
Dia dah tahu lah. Saja beritahu. Saya tak minta pun, tapi suruh prepare lah. Jadi mana kata ada gurau tuan. Tapi betul. Nabi ajar kita. Nabi ajar kita macam tu. Yang paling baik Nabi lah. Apa lagi nak cakap? Tapi kita sayang Nabi ke tidak? Nabi sayang kita. Macam mana? Tengok, apa juga kita buat, Nabi lebih baik. Kalau cerita kita sayang Nabi lah, tang sayang Nabi, Nabi lagi sayang kita. Macam mana pula Ustaz? Iyalah, cuba tengok. Nabi kata, ya Allah, umat aku janganlah kau bagi umur panjang-panjang. Tu tanda dia sayang kita. Ada orang tanya, kalau Nabi sayang kita, biarlah umur kita panjang Ustaz. Apa nak minta pendek umur pula? Sebab Nabi kenal umat dia. Nabi kenal umat dia. Nabi kata, anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Katalah umur kita ni panjang macam umur umat Nabi Nuh, 950 tahun. Macam mana kan? Macam mana lah rupa orang datang kuliah hari ni? Kan? Ada yang kerja kerajaan, kau berapa lama lagi nak pencen? Lagi 700 tahun lagi. Umat lama lagi nak tunggu macam tu lah lagi. Kalau 950 tahun lah umur, saya ingat kosong kuliah kata. Tak ada PKP ke, tak ada PKP ke, tak silap-silap yang pasang kamera ni, dia siap cakap, Ustaz Samsul Rahman, nanti sekarang dah habis ceramah, tekan off, dia pun balik. Dia hanya tolong tekan live, dia Ustaz Ruslan suruh tu je. Ya, bayangkan tu. Umur kita tak panjang supaya apa? Nabi sayang kita sebab tengok dalam banyak-banyak umat, kalau umurnya panjang dia tak boleh agak, tapi kita boleh agak lebih kurang. Lebih kurangnya tu sebab cuba tengok yang datang berapa ramai. Yang ramai datang golongan remaja lewat. Kan? Lewat remaja. Dah melalui remaja tu. Mana yang muda-muda kebetulan memang dah terpaksa duduk sini, yang pakai baju sama ni. Kan? Yang lain tu nampak. Kok ada yang muda 1 2 tu alhamdulillah tu dia terjebak sama. Alhamdulillah. Amak yang ajak dihelak datang sekali datang. Tapi nak beritahu tu sebab Tuhan sayang kita. Nabi sayang kita pula. Nabi cakap umur tak banyak. Kita boleh agak-agak umur 50 dah fikir nak pencen. 55 dah pencen. Dah pencen apa kita nak buat? Anak dah lopeh, anak dah kojo, anak dah kahwin. Kita nak buat apa? Datang pondok Al-Abrar, Darul Abrar. Datang tu dengar kuliah. Untung mati tengah dengar kuliah. Zap mati. Kat tiang mati. Dah contoh, jangan beralih pula ni, contoh ya, contoh tengah dengar kuliah mati. Apa? Sampai apa? Ber-10 tahun tak habis cerita. Ada seorang jemaah kita yang dengar kuliah meninggal tengah dengar kuliah. Ya, kat tiang. Tengah nulis nota dia. Pasal mati dia ada apa? Ya. Di Seremban ada satu surau Al-Muqarrabin nama dia di Mambau. Seorang perempuan ada kosak kembar gitu. Dia dalam perjalanan ada satu orang lelaki mabuk langgar dia, tercampak dia dengan telokong berwuduk, tercampak berapa meter, kemudian dekat tangan dia ada genggam RM2. Standby nak bagi sedekah dekat surau. Mati perempuan ni. Ya, bayangkan kematian yang dicemburui. Faham tak? Ya, tu sebab ramai cari tiang dengan dinding tu. Contoh kan. Aduh, saya ni kalau tak menyakat tak boleh tu salah. Tapi betul, umur boleh agak-agak berapa, lebih kurang. Ada yang awal, ada yang lambat, betul tak? Tapi kalau kita umur dah tak ada fikir apa dah 60 tu nak fikir apa lagi? Ada orang Allah Ta'ala bagi kelebihan kat dia, bagi anugerah kat dia 40 tahun dah sudah. Ya Allah, dah 40 tahun dah umur aku. Jadi fikir 40 tahun awal lagi kan? Okey ya, kan? Nampak tak? Tu masalah dia kan. 60 tahun kajian orang Malaysia ni umur purata 60 tahun, 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar baganza. Tu makna, tengoklah kategori mana. Janganlah minta panjang umur kan. Minta panjang umur, kalau nak doa cara dia saya selalu ajar, ya Allah, Kau panjangkanlah umur aku dengan segala kebaikan.
dan kau murahkanlah rezekiku ini dengan segala keberkatan. Macam tu. Panjang umur nyusahkan orang baik apa. Ni panjang umur, Allah bila lah nak mati ni. Ni dulu kau yang minta panjang umur. Tu sebab doa, ya Allah panjangkanlah umur aku ni dengan kebaikan. Biar panjang umur tapi kita ada kebaikan dia lagi. Macam tu minta Allah Ta'ala. Ya, jadi tu dia. Tu sebab Nabi sayang kita. Apa lagi tanda Nabi sayang? Ada pula sahabat tanya, siapa yang paling kau rindu ya Rasulullah? Nabi jawab, paling aku rindu umat akhir zaman. Apa hal? Ketika dengan sahabat-sahabat Nabi boleh cakap Nabi paling rindu umat akhir zaman. Kita ni umat akhir zaman ni sadar ke tak sadar? Dah Covid pun tak sadar li akhir zaman. Kan? Sadar tak? Sadar kan? Kenapa lah kau rindu ya Rasulullah? Macam mana aku tak rindu mereka? Mereka boleh beriman pada Allah dan kepada aku dengan tahap tidak sekalipun mereka berpeluang memandang wajah aku. Aduh, macam mana nak cakap ni? Sayang betul Nabi kayak gitu. Dan begitu juga Nabi ni kan. Nabi bila kita ni umur dah lah tak panjang, amalan sikit tapi ganjaran besar. Ya, tengok bulan puasa tu berlumba-lumba bulan puasa tu. Alhamdulillah tahun ni PKP kita berjaya mencatatkan 100% tarawih tanpa gagal di semua, dan kita berjaya melahirkan berjuta imam tanpa tauliah ke rumah masing-masing. Dan pertama kali baru sadar tahun ni Ustaz, baru dia tahu dalam rumah ada sejadah berapa helai. Dek PKP punya hal, cik sejadah takkan dua je sejadah dalam rumah ni, baru dia tahu ada 2 helai. Dan ayahnya baru sadar dalam Quran tu banyak lagi surah selain pada surah Al-Ikhlas. Selama ni tu semenjak nikah tu surah ditutuh daripada mula sampai habis. Barulah dia tahu yang anak hafal surah lagi panjang berdabah dia. Dan buat pertama kali bila dia dah sedar, malam raya berapa ramai ketua keluarga tak boleh tidur, menangis, menitiskan air mata kerana menghayati teks khutbah yang dibacakan esok pagi itu. Tak dapat mimbar, atas sofa dia berdiri tuan-tuan. Punya batang penyapu pun tak penyapu lah. Janji aku jadi imam. Baru dia tahu rasa kecil hati dia baca khutbah anak tidur. Kurang ajar betul anak aku ni. Selama ni dia tidur tapi memang baca dia tak rasa apa. Baru dia tahu. Lepas pada tu banyak peringatan dia. Betul. Itulah dia tuan-tuan, peringatan Nabi sayang kita. Bayangkan Nabi Nabi suruh ni, sebab apa Nabi dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, tengok Isra' dan Mi'raj, bayang punya jarang datang sini. Sekali datang habis saya cover, Isra' Mi'raj pun saya cover. Tapi saya ringkaslah. Nabi naik menghadap Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu, wahai Muhammad, dongakkanlah kepalamu dan bermohonlah. Makna suruh dongak apa? Nak tunjuk Nabi ni dengan Allah ni hormat begitu. Kita lah kalau dapat jumpa Allah tak tahu macam mana excited nak tengok kan. Nabi tunggu, dongakkan kepalamu dan bermohonlah. Tengok Nabi budi bahasa bila Nabi dongak kepala kan, bila suruh mohon Nabi mohon apa? Ya Allah, kau bagi kelebihan pada Nabi ni macam ni. Nabi Daud yang dapat melembutkan besinya, Nabi Isa dapat hidupkan yang matinya. Kau bagi kelebihan kepada Nabi Sulaiman kerajaan yang besar yang tak kau berikan pada nabi-nabi yang lain. Sudah Nabi sebut kelebihan Nabi lain. Maksud apa? Nabi nak beritahu kau dah bagi yang terbaik dah untuk Nabi-Nabi lain. Kayak aku ni sekali lah kau nak bagi apa? Macam tu ha. Cuba kalau gitu. Ustaz Roslan nak tiba-tiba bahasa Pahang panggil. Ada apa-apa tak yang kita nak? Macam tu Ustaz Roslan pun sebut. Dekat pondok yang depan tu sedang ada aircon. Pondok yang tu dengar dapat kapet baru. Pondok yang satu lagi pula saya dengar dapat toilet. Sudah dia tak minta apa untuk, memang dia tak dapat apa. Kan? Tapi kalau Ustaz Roslan nak nanti bahasa Pahang panggil 3 muka surat dah senarai benda dia nak minta. Dah ada channel lah Datuk Sri baca lah dia tahu kan. Mana Datuk Sri boleh bagi. Tak, Nabi kita tak. Nabi kita seorang Allah Ta'ala. Apa? Wahai Muhammad, Allah Ta'ala beritahu, aku angkat kau sebagai kekasihku. Memang Nabi kita
dapat declare Nabi kita kekasih Allah. Kita ni hamba, kita ni umat Muhammad yang merupakan kekasih Allah. Aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Alamak, semua tepuk dahi. Macam mana nak cakap sebaik-baik umat ni? Kan? Bergaduh ya kejut. Sebaik-baik umat apa? Mengutuk tak habis-habis. Ustaz Roslan tu buat ceramah tu, adalah agenda tu. Nampak? Aduh, yang bodoh nak cakap. Samsul debat tu berapa bayar tu? La ilaha illallah. Tapi bayar kan? Saja. Tak ada lah tuan-tuan. Gurau. Tak ada. Memang ya. Tak, manusia mana jadi hamba terbaik ni? Ada je benda tak elok cakap. Sedangkan ikut syariat boleh tak cakap-cakap pasal orang ni? Tak boleh. Pertama cakap benda yang tak elok. Yang kedua cakap benda tak elok, dah lah tak elok, tak betul pula. Sebab hati-hati dengan ni gadget. Aku dengar Ustaz Roslan dengan Samsul debat tu ada target kahwin lebih. Kahwin 2. Nah, Ustaz Roslan sebut tapi betul. Tak, dia nak bercakap kat tu. La ilaha illallah. Dia bercakap dengar macam tu. Dengar. Kalau benda tu batu pun kau fahal apa kau sibuk. Contoh lah kan. Aku dengar Samsul depan. Kalau tak bayar 5,000 dia tak datang. Ada yang cakap tu. Gila tu orang ni. Pertama, cakap benda yang tak betul jadi fitnah. Kedua, cakap benda tu betul. Contoh, kau tengok cakap benda betul, tapi kalau orang tu akan jadi kecil hati, terasa hati bila dengar, benda tu jadi ribah. Ngumpet, cakap benda tak elok. Kadang cakap biasa je. Bayangkanlah seorang perempuan badui datang jumpa Nabi mengadu. Dia balik je, kemudian Aisyah kata, "Ya Rasulullah, kecilnya perempuan itu. Saiz kawan tu genit-genit macam Sheila Majid. Dia boleh cakap kecilnya perempuan tu." Nabi kata, "Ketahuilah sungguhnya isteriku engkau sedang buat ribah sebenarnya." Jangan cakap tadi saya lalu tadi. Kan saya tak dengar. Tinggi weh. Saya dengar tadi. Mengumpet aku juga. Tak. Ni dalam surau masjidnya. Bercakap boleh tu. La ilaha illallah. Dalam TV nampak gemuk aja. Tapi itulah dia boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tapi saya dah maafkan, saya siap. Senang, tak payah tuntut apa-apa lagi dah. Ni tuan-tuan ada yang cakap saya suruh debat. Azia naik debat tu. Saya ni Azia okey ya. Tak ada masalah. Saya camah kat hotel butik kat Kuantan tu. Saya sampai kan. Kereta kotor lah, basuh lumak kotor kereta. Saya cakap dengan assistant saya, kopi basuh lu kereta aku datang sini boleh. Okey bos. Dia pun jalan. Saya sampai ke lobi tu yang TM Pahang. Dia pun masa tu belum PKP lah. Okey lagi masa tu. Saya sampai steady Ustaz. Jauh-jauh datang naik Grab. Wih kereta aku tu. Grab kata. Kurang ajar betul. Sah betul lah kan tapi depan dia balon tu. Tapi tak apalah dia cakap depan. Kadang kita cakap kan, mana dia orang pakai tudung macam tu lagi dah. Ribah. Ya Allah, baju yang sama dia pakai pada semalam. Ribah. Kau tengok lah tu, berbau. Ribah. Jangan cakap yang elok-elok ya cakap. Buruklah motor tu lah. Tukarlah motor lain. Ribah. Tu cakap, dah lama dia pakai motor tu. Besar jasa motor tu. Kan elok. Lepas tu masuk dalam grup WhatsApp. Bila masuk dalam grup WhatsApp, tanpa sedar, sekejapan kita jadi jutawan dosa. Jangan main-main. Orang pula kopi, send hantar ke orang. Hidup kita ni Nabi dah ajar lah. Tak salah cerita. Dalam Quran pun sebut, janganlah kalian berprasangka, kerana sebahagian pada prasangka itu adalah dosa. Dan jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Surah Al-Hujurat ayat 12. Nabi tahu. Prasangka. Jangan. Prasangka lah tu. Jangan minta Ustaz Roslan. Tak ada je. Ustaz Roslan ni dengan Samsul Debat ni baik-baik ni ada hal ni.
Cubalah sangka baik. Kan? Ya, ada je benda nak cakap. Kan? Ada je benda nak tuduh-tuduh orang. Betul. Kadang-kadang ada satu kes dekat Seremban, dekat KL tu. Saya ceramah, ni dekat Terengganu saya ceramah. Dia kata, Ustaz, kita nak panggil Ustaz ceramah dekat 5 masjid. 5 masjid ni kita bayar 5,000. Ustaz okey ke? Saya kata, Alhamdulillah, maksud tu, kat Terengganu. Lepas tu yang heran tu, Ustaz tu, setiap satu ceramah saya pergi tu, dia langsung tak nampak muka, dia hantar orang lain. Lepas tu, entah macam mana hati saya tak sadap. Saya suruh PA saya masa tu telefon setiap masjid tu. Cari nombor telefon. Telefon masjid tu rupanya dia bayar saya 5,000. Setiap satu masjid 1,000 lah, saya ingat tu. Setiap masjid dia charge 3,000. 15,000 total. Saya dapat 5,000, dia lagi banyak daripada saya. Bukan masalah dia lagi banyak tu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bukan. Imam tanya dia, 3,000 ni mahal sangat, tak boleh kurang kan? Nak buat macam mana? Macam tu lah Samsul Debat minta. Nampak tak? Tu tak elok tu. Jadi tu tanya, jangan risau tuan-tuan. Saya apa-apa pun saya datang. RM50 pun saya datang. Tak ada hal. Tapi itulah sekali. Memang tak datang dah lepas tu. Sekali. Adalah Ustaz. Okey. Nak gurau. Itu ni nak kerja kelas ni datang. Ayo, betul. Saya pun terkejut ni. Saya cakap dengan asisten saya tadi, hari ni tengah PKP ni, tak ramai dah tidak orang ni. Kira ramai ni. Saya kira 20,000 tak kurang ni. Dia masuk ke jalan besar tu yang pergi balik Kelantan Terengganu semua, saya kira lah tadi. Tak, maknanya satu je. Satu, Nabi dah ajar kita. Nabi sayang kita. Ya, Nabi sayang kita. Kalau kita tengok Nabi kan, ada satu ketika Jibril turun. Apa kena kau Jibril? Pucat aku tengok muka kau. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, tadi aku nampak bagaimana Allah memerintahkan supaya penjaga neraka menyalakan api neraka tu selama 1,000 tahun, daripada warna merah sampai jadi putih. Kemudian Allah perintahkan nyalakan lagi 1,000 tahun sampai jadi hitam. Punya panih wahai Muhammad, kalau tu buka lah sedikit pintu neraka walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Habis kau takut kenapa? Nabi tanya. Kau kan malaikat, tak ada dosa, kau beribadah, kau ni menyembah Allah, kau tak ada baik benda lain pun, apa yang kau takut? Alangkan malaikat Azazil itu pun Allah janjikan siksaan untuk dia abadan untuk dia nikan pula aku. Habaq tak? Malaikat yang tak ada dosa tu pun takut masuk neraka. Kita ni yang confirm banyak dosa ni, relax macam tak ada apa-apa. Kan? Ada dosa tak nak tanya? Siapa yang berani angkat tangan? Alhamdulillah Ustaz, daripada bulan 1 sampai bulan 11 setakat ni memang belum ada dosa lagi. Tolong angkat tangan. Yang angkat tangan pun berdosa dah, sebab tak sadar diri kan. Semua ada dosa. Iya. Kan malam kan dah tertengok pula anugerah tu. Tadi daripada tak tahu dah Ustaz Ruslan sebut langsung tahu. Kan dah kita sebut langsung tahu, malam kan tengok pula ada yang pakai tododah sana tododah sini. Lagi tahu daripada orang putih. Ada yang sekor tu balung ayam letak kat kepala. Tak tahu betul poning ayam tu. Iyo, nak cerita. Bab pakaian pun dah diajar. Nabi dah beritahu dah akan tiba masanya umatku nanti dia memakai pakaian tapi sebenarnya telanjang. Pahala pula. Pakai kotat-kotat sampai nampak pusat Islam. Pusat orang Islam. Aduh, hai. Betul kata ustaz yang kampung tu betul. Ayam kampung bukan senang nak makan. Mahal tak mahal yang kampung? Bukannya mahal, nak menangkap payah. Kau main liar puas mencakau orang sini cakap mencakau payah. Dapat cakau zap, bukan tahu dapat, tengok pohon tu tak dapat. Nak kena sambalih lah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, sambalih. Dah sambalih tak dapat tengok daging lagi. Dapat tengok lagi. Nak cabut bulu dulu. Kena lah gondam 15 minit, setengah jam dulu gondam dulu dengan air panik. Lepas tu cabutlah bulu baru nampak pohon. Sampai orang kita ni pula ada yang tak sadar diri, tak sampai seminit dan nampak segala. Pohon nampak, dado nampak. Tu yang saya tak nak pergi bazar Ramadan tu.
Dulu pergi bersama mula tengok pohon ayam, depan tu pohon orang tu tak teraya tu. Dah tu tengok dah terperanjat pula, dah tengok dah terperanjat. Ni tu cerita Semua Nabi dah ajar. Nabi dah ajar. Cara kita berkomunikasi, Nabi dah ajar. Semua Nabi ajar. Kalau nak tengok perundangan undang-undang Malaysia ni, tuan-tuan tengoklah. Standard criminal law. Saya kan lawyer. Kau nampak kampung ni, I'm a qualified lawyer, no. Macam tu kan. Kalau undang-undang ni, kalau kita ambil dalam perundangan civil, standard pembuktian adalah balance of probabilities. Maknanya ada keseimbangan dalam kemungkinan itu. Tapi dalam jenayah, beyond reasonable doubt gitu. Mesti melampaui keraguan munasabah. Dia kata. Tapi Nabi dah ajar dulu benda tu. Nabi kata, lebih baik kamu membebaskan orang yang bersalah pada menuduh orang yang tak bersalah. Makna orang putih tu ikut kita. Nabi yang ajar dulu. Nampak tak? Nabi sendiri macam mana? Nabi kalau masuk, sepatu Nabi letak ngadap keluar. Selipar Nabi tu, capal Nabi tu ngadap keluar. Sana bila keluar sarung tauih. Lepas tu kita pula, wah, selipar kau semua ngadap keluar macam Jopun. Jopun dengan Nabi siapa lahir dulu? Nabi lahir dulu. Jopun ikut Nabi. Yang kita ikut Jopun buat apa? Jopun ni saya pernah camah kat kilang-kilang Jopun yang kat Shah Alam tu, bukan hanya selipar tu, sampai kereta motor semua mesti ngadap keluar. Dia tak boleh menghadap ke belakang, tak boleh. Kalau tu abang-abang ABU pergi ke Jopun untuk penggambaran, ada satu drama apa, dia cerita lah, borosih dia kata. Dia sampai tanya, Ustaz, kenapa kat Malaysia Islam kita tak macam tu? Senang, jawapan ni hidup tak ikut syariat. Habis cerita. Tapi bosih-bosih dia pun tak bosih sepenuhnya. Konceng main halat-halatnya tu halat. Orang Islam kata ni main lap-lap lah macam tu ya. Saya pun ibalkan tu merasa lah kat macam tu. Tapi kan jamban bilik air kan memang semua tak ada kepala baik, parah. Dia kata nak tak nak kan. Tu ni. Malu nak cerita. Lepas tu pula dapik pula dia masuk bilik air, semua main tak nak menjejeh-jejeh keluar pula pakai yang singki punya. Nak cuci juga. Banjir bilik air tu, marah orang putih tu. Orang Malaysia beratur panjang masuk bilik air selama-lama. Dia orang masuk sekejap koncing bam jalan. Kita tak ada macam-macam. Tu sebab nikmat kita kat Malaysia. Saya kata tadi, poi R&R je tengok mana tanah siap aduh coramin saleba-leba dunia. Nyan cuma kadang-kadang tertipu dengan tekanan air kan. Tu lah. Pusing usap lah tu. Tak tahu air dah kan. Tu hati-hati slow-slow ke R&R ni paling cair mana tu. Sampai ke siling usap lah. Ya Allah. Lupa dah pada kepala pipe tu. Dalam pada tutup tu dah kuyup. Bila keluarkan kawan tanya, kau kencing ke mandi? Jangan. Tapi nikmat lah Malaysia ni tu. Nak cakap apa? Apa nak khabar ni? Nabi dah ajar. Nampak? Nabi dah ajar. Nabi bila cerita pasal neraka tadi, kemudian macam mana neraka tu Jibril cerita ada 7 pintu neraka Hawiyun, neraka Sakar, neraka apa. Ceritalah neraka untuk orang munafik, neraka untuk orang kafir, neraka untuk orang yang menjambah api. Sampai pintu yang ke-6 yang dia sebut, kau kata tadi ada 7, pintu ke-7 untuk siapa wahai Jibril? Senyap Jibril. Macam manalah nak cakap ni? Siapa wahai Jibril? Pintu ke-7 tu untuk siapa? Dengan berat hati Jibril kata, pintu ke-7 dikhususkan untuk umatmu yang berdosa besar kepada Allah. Menangis Nabi, menjorit menangis sampai pingsan. Jibril sampai pangku Nabi lah. Kemudian bila Nabi terjaga, Tauih tanya Jibril balik, sambung balik. Aku nak tahu, aku tahulah ada satu pintu untuk umat aku, tapi ada tak seorang yang akan masuk dalam tu? Maknanya dengan harapan pintu tu ada tapi tak ada siapa masuk. Alhamdulillah tak ada, kes kosong. Macam Covid lah. Dengan ni dilaporkan tak ada seorang pun masuk neraka hari ni. Itulah. Macam itulah kira kan. Alhamdulillah. Kesian saya tengok Tan Sri Nur Hisham. Kesian. Tak cuti-cuti tuan-tuan. Osah betul lah. Kita heboh, kenapa lah PKPB ni? You tak cuti.
Tapi itulah, orang lagi ramah tengok muka dia sekarang ni. Kejap tengok dia, kejap tengok dia. Kurang-kurang tengok dia tak sama lah daripada tengok orang yang sibuk tak apa benda, kejap kursi, kejap tak kursi, tak apa tengoklah sebut. Tak siapa saya cakap pun tak tahulah, tapi itulah, tapi baguslah dia macam itulah. Iya tuan-tuan. Mana Nabi punya sayang. Lepas tu Jibril jawab apa? Ada, wahai Muhammad. Bila Nabi dengar tu, Nabi tahu masuk dalam. Nabi tak keluar-keluar. Nabi sedih, sayang ke umat. La ilaha illallah. Nak cakap apa? Sayang betul-betul. Sayang betul. Sayang betul Nabi kat kita. Allahu Akbar. Apa kita nak cakap? Tu sebab la yu'minu ahadukum, tak beriman di antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi aku lebih daripada kamu mengasihi ibu, ayah, anak-anak dan manusia selainnya. Kena sayang Nabi lebih. Orang perempuan ingat tu, berhenti-berhentilah menangis sebab jantan. Faham? Menangis sebab agama, sebab Nabi. Tak apa, jangan sebab suami. Sudah, apa dia nak sekati dia lah. Setuju ke? Lain macam tu kan. Saya tolong ustaz iyo kan, tak maksud saya tu berhentilah menangis sesio apa. Termasuklah lelaki sayang Nabi lebih kan. Apa susah? Ustaz Dusuki tu saya tengok video dia, betul dia cakap. Kerjanya itulah, bos tak bagi semayang, nak semayang, berhentilah cik kerja lain. Situ gaji tinggi, peduli lah. Aku ni dulu pengarah undang lah. Siap 80 orang buat kuasa, sudah berhenti lah. Apa dah hal? Ada ya ceramah. Apa dah hal? Kan tak ada apa. Kan buat kerja dakwah, ingat Tuhan tak tolong, Tuhan tolong tu. Kalau Tuhan tak adilkan malam tadi apa perjalanan saya pagi ni kan, jalan contoh dan perjalanan ada roblok-roblok kan. Minta maaf cik, tak boleh, kena pusing balik. Pusing. Saya telefon ustaz, tak boleh lah ustaz. Cuba ikut jalan lama pula, mabuk-mabuk ikut karak tu. Ya? Sampai ke penghujung karak kena pusing balik, mabuk lagi balik. Bayang ada. Tapi nak begitu pun, mana pengorbanan layak betul dah Patin Pais tu. Nak beritahu macam tu lah. 2 kali dah saya ingat kan. Jadi makna kata dalam hal ni Nabi sayang kita. Nabi sayang betul-betul dengan kita. Nabi pergi ke Taif. Dah ada mesej. Dah boleh Patin Pais, maknanya makruh camah lelama macam tu. Tak adalah. Kan? Tapi betul, dek Nabi sayang kita ni, Kan? Nabi ni apa-apa benda semua umat dia. Nabi pergi ke Taif. Sebab Nabi dalam perjalanan, ingat tak Nabi pergi ke dalam perjalanan Nabi peristiwa Isra Mi'raj tu, Nabi dah nampak macam-macam peristiwa. Nabi dah nampak soalan bocor. Kita dah nampak dah tu tanah runtuhnya tu apa, dah nampak laut dah datang dah, tsunami tu apa, nak sampai kita balik kampung kita apa kita buat? Kita akan cakap, "Woi, copek keluar. Kau jap ni sampai air laju ni. Jom copek cari topek tinggi sikit." Kita akan buat macam tu. Itu yang Nabi buat. Nabi dah nampak orang yang berzina jadi apa, orang makan riba jadi apa, orang makan harta anak yatim jadi apa, orang tak semayang jadi apa. Dia nampak orang yang mengadu domba, orang mengumpet jadi apa, orang yang gemar bercakap bosan tapi tak buat pun cakap lebih kan, pun Nabi dah nampak jadi apa. Jadi Nabi tu sebab Nabi sanggup pergi ke Taif, kotuk satu pintu. Tapi apa Nabi dapat? Hinaan, cacian, cercaan, malahan disusun. Ada riwayat menyatakan disusun dengan budak-budak tu 2 barisan. Dan pegang batu, 2 genggam ni pegang batu dan semua suruh koja Nabi dan baling Nabi dengan batu. Kita setakat ni tak ada lah. Saya sampai tadi pun tak ada siapa baling saya batu dah. Kan? Tak ada siapa pun Ustaz Roslan pergi ceramah kayak itu, kita pergi Slim River, kita pergi itu, tak ada pun kena baling dengan batu. Tak ada. Kita baru kena cakap sikit, dah tak nak datang kuliah. Tu kalau siapa yang pergi sana tu semua geng-geng tu langsung tak pergi. Bolah tak payahlah pergi. Nabi bukan kena apa, kena maki, kena apa. Nabi pernah semayang, bini Abu Jahal, bini Abu Lahab ambil isi perut unta letak kat tongkok Nabi. Nabi tak berhenti berdakwah sebab tu. Nabi dicakap macam-macam, Nabi sosek, Nabi gila, Nabi balik pada peristiwa Isra Mi'raj tu gila dia kembang kat Nabi. Tapi Sayyidina Abu Bakar ya steady.
Kan? Kau percaya ke? Lebih pada tu pun aku percaya. Sayyidina Abu Bakar kata. Kecilnya hal tu. Abu Bakar kata. Ini saya tambahlah ujung tu. Tak macam tu lah cakap. Tapi nak beritahu, kan? Dia sayang umat. Kemudian malaikat pun cakap, kan Nabi kau nak baling batu sampai berdarah-darah, sampaikan sepatu Nabi itu mencurat darah keluar lah. Kemudian malaikat tanya, wahai Muhammad, kau nak tak aku timpulkan masyarakat Taif tu dengan gunung ganang biar dia mati? Kau nak tak? Nabi kata, jangan. Allah sayang jangan. Barangkali mereka tidak beriman pada Allah dan pada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman pada Allah dan pada aku. Rupanya betul, hari ini penduduk Taif 100% Islam. Kalau Nabi bersetuju dengan proposal malaikat masa tu, macam mana? Cadangan, elok mana lah kau datang ni malaikat, kau orang mana dah aku ni, kau pergilah terbalik kan? Tak, Nabi tak pernah. Dan Nabi satu-satunya Nabi yang akan bagi syafaat kat kita. Allahu Akbar. Tu sebab ikut aja. Tu sebab kita kena sayang Nabi. Tanda sayang Nabi ni macam mana? Macam mana cara nak sayang Nabi? Buat apa Nabi Goma kan? Yang pertama, sebut nama Nabi selalu. Sebut nama Nabi selalu. Nabi sebut apa? Faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Dia tengok penyanyi tu, Isabella, suka ke Isabella tu. Oh, Fatimah, suka dia kat Siti, kat Fatimah. Siti Haida, Zalika, suka dia kat Zalika. Amalina, suka budak India ke budak Melayu tu. Mana lagu Roslan? Tak ada lagu tu, tak ada. Roslan tak ada. Roslan tak ada. Samsul Debat lagi tak ada. Nama perempuan. Tapi ada satu lelaki je orang buat lagu nasyid, lagu apa? Muhammad, Nabi kita terbaik. Lagu suami ada. Lagu suami ada. Tapi suami lah, dia tak sebut nama kan. Suamiku Roslan ada. Suamiku kahwin lagi, sabarlah. tak ada tuan-tuan. Tapi makna kata Nabi suruh sebut nama dia selalu dengan cara selawat. Nabi suruh apa? Inna awlan nasi biyawmal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang paling baik di sisiku pada kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat pada aku. Dia pakai luar tadi, saya sampai sallu ala nabi, selawat tu. Betul. Saya pergi Brunei, nak tunjukkan Brunei ni macam mana. Kita pun boleh amal lah kat Malaysia ni, betul buat lah. Suatu program rasmi tu, saya ingat masa tu saya jadi ketua hakim debat ASEAN. Dia mula-mula perasmian tu, dia mula selawat. Lepas selawat tu dia panggil seorang budak mengaji baca Quran, ambil dalam 5 ayat ya. Dengan lagu dia mengaji. Habis je ayat tu, pengacara majlis mengucapkan terima kasih kepada adik Syamsul Amri Ismail. Beliau tadi membacakan surah, disebutkan daripada ayat ni sampai ayat ini. Antara lain surah tadi bermaksud, wahai orang-orang beriman. Dia baca pula terjemahan. Satu majlis dapat pahala. Lepas tu barulah bermulanya majlis tu. Nampak tak? Dia mula dengan Quran. Nampak? Kedah cara sebut nama Nabi macam mana pun bermula. Sallu ala Nabi. Doa pun ramai orang berdoa kenapa tak makbul. Salah satu protokol tak ikut. Pertama dia mesti puji Allah dulu. Yang keduanya mestilah juga berselawat pada Nabi. Barulah doa tu didongak. Password kena betul. Tu yang doa tak sampai. Tu doa, ya Allah kau murahkanlah rezekiku, ya Allah. Lupalah puji Allah dulu dengan Nabi kita. Tanda syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Puji. Yang tu yang kena. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Bahkan kita salat ada selawat sikit kan. Jadi apa itu barulah minta. Apa itu orang perempuan jangan salah pula. Kena minta untuk suami dulu. Yang nak bercerai macam mana ustaz? Tak payahlah, doakan bekas suami. Doakanlah untuk ni. Selawat ni apa maksud selawat ni? Apa maksud selawat? Itulah. Bila tanya koma darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak tu, salah tu.
Saya ceramah kat satu masjid kat Kuala Pilah, makcik-makcik tu tua tu dengar, "Makcik, selawat tu apa?" "Selawat lah." Tanya pula, dah kena marah pula penceramah dia tu, parah tu. Dia emak-emak ni bila dengar ceramah dia rasa kita ni macam anak dia kan. Tu dia cakap macam tu, saya pun okey lah, terima kasih lah, tak apa, saya jangan risau penceramah, biasanya bila dia tanya dia jawab balik. Dia bila kata selawat ni sebenarnya kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Itu maksud dia. Dan bila kita mendoakan, Nabi sebut, sekali kau selawat pada aku, 10 kali Allah dan malaikat mendoakan keselamatan dan kesejahteraan kita. Tu yang dia rajin selawat tu, yang rajin datang tu tengok, elok ya kaki, nampak? Tengok orang lelaki dah melunjur dah tadi sini dah. Contoh dah sakit tu kan. Orang perempuan relax kata. Kan? Tapi dalam hati tak tahulah, boleh nahan. Saya tak kisah dah, tak ada hal, okey je. Saya pun kalau ada orang tidur pun saya tak marah. Saya takkan marah, saya faham, saya takkan, tu kenapa tidur? Saya takkan cakap macam tu. Saya takkan cakap. Sebab memang dah itu kelebihan orang mendengar ceramah. Dia boleh tidurlah. Tapi jangan berdengkur. Takut ganggu orang sebelah. Sebab orang sebelah pun nak tidur. Jadi tidurlah sesama macam tu lah kan. Jadi makna kata, balik cerita selawat tadi. Ada seorang ketika zaman sahabat, digambarkan dalam kitab Penenang Jiwa daripada Imam Al-Ghazali. Dia tidur termimpi jumpa dengan Nabi. Dia pandang Nabi. Dan Nabi memalingkan wajah Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, kenapa kau marah aku ke?" "Tak, aku tak marah kau. Tapi aku tak kenal kau siapa." "Macam mana pula? Semua orang cakap kau lagi kenal umat kau lebih bila kau kenal mak ayah kau sendiri. Mereka tipu kau?" "Tak, betul cakap mereka. Tapi aku tak kenal kau siapa, kerana kau tak pernah sekali pun bersalawat kepada aku." Terjaga daripada tidur. Baru dia teringat. Menangis dia masa tu. Sejak pada hari tu, dia mewajibkan diri dia bersalawat tak kurang 100 kali sehari. Selang beberapa hari dia mimpi bertemu dengan Nabi. Nabi sebut, "Sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau." Akhirat besok kita akan dibangkitkan. Tengok tajuk akhirat pun cover. Ada 3 tajuk cover. Tapi sikit je lah. Kita akan dibangkitkan akan telanjang bulat, ikut amalan masing-masing. Masa tu telanjang tanpa sibuk tengok orang lain punya. Tak ada tu, "Wui, Samsul debat." Tak ada. Masa tu tak ada masuk. Nampak Ustaz Roslan lari, Ustaz Roslan nampak saya lagi, nampak ini bini lagi, bini nampak suami lagi, nampak anak lagi, anak nampak mak ayah lagi. Hara masa tu. Tapi ringkas cerita, jumpa Nabi Adam, "Wahai Nabi Adam, bantu aku, wahai Nabi Adam." Nabi Adam jawab apa? "Nafsi, sendiri-sendiri." Tak pek tolong dah. Jumpa Nabi Ibrahim, "Nafsi, sendiri-sendiri." Jumpa dengan Nabi Musa, "Nafsi." Tak pek tolong dah, kau pergi cik Muhammad dia boleh tolong kau. Masalahnya jarak antara satu Nabi nak jumpa satu Nabi lain, jarak perjalanannya 1000 tahun. Ringkas cerita jumpa Nabi Rasulullah, "Bantu aku ya Rasulullah." Bertuahlah kalau Nabi kita, umatku Ruslan kemari. Bertuahlah. Amin. Samsul kemari, bertuahlah. Tapi kalau kita, "Ya Rasulullah bantu aku." "Rasulullah, kau siapa? Apa badanmu kau?" Ataupun, "Ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah." "Aku macam pernah dengar suara ni, tapi kat mana rupanya time orang selawat tu dia miming antara dengar dengan tidak." Tu yang tak cam tu. Jadi nak selawat sungguh-sungguh, jangan main-main. Betul juga ni. Dan disebutkan, "Al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaihi." Orang paling kedekut bila sebut nama aku dia tak berselawat. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali menggambarkan malaikat tu kepala sampai kepada arasy Allah tu. Kemudian kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh. Sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap sebelah tutup bahagian timur bumi. Bulu-bulunya menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Besar ke tak besar? Besar tak? Tak cukup besar. Itu dikatakan antara malaikat yang kecil, Jibril punya saiz. Itu belum malaikat maut lagi, itu belum malaikat lain, belum lagi.
Dan setiap kali satu umat Muhammad berselawat ke atas Nabi, Allah akan perintahkan malaikat yang saiz tadi tu menyelam ke dalam lautan Nur Arasy Allah tu. Bila dia keluar je, dia akan mengimbaskan sayapnya, akan tertitislah satu titisan pada bulu-bulu yang banyak tadi. Bila tertitis, setiap satu titisan itulah jumlahnya malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan orang yang berselawat sampai hari kiamat. Satu kali selawat. Itu bukan kodokut lagi dah, kodomun. Kodokut campur komun. Bapak kodokut dah. Itu sebab kalau boleh selawat, selawatlah. Ya, itu pertama. Dan tanda sayang Nabi yang kedua, buat apa yang Nabi suka. Itulah hidup yang bersyariat. Semua yang Nabi buat bukan sia-sia. Nabi ajar kita minum, jangan minum air apa? Jangan minum air yang terlalu panas. Macam kita ni menelan bara api, Nabi kata. Jangan terlalu panas, jangan terlalu sejuk. Suap-suap, okey. Dan cara Nabi minum, Nabi ajar kita minum kurang-kurang 3 toguk. Contoh, bukan nak minum sangat, nak bagi faham. Contoh. Bismillah. Kan nampak tertib itu. Tapi kalau minum macam ni, tak nampak tertib, tak pek pada sunnah tu, tapi hilang hawi. Kan? Tapi betul, Nabi ajar cara macam mana. Nabi makan buah tamar. Kita makan buah tamar. Nabi makan 3 biji, 7 biji. Dan Nabi kata, barang siapa yang mengamalkan 7 biji buah tamar setiap hari, akan dijauhkan padanya penyakit keracunan, termasuklah sihir. Orang ni kan cahaya mana ada, nampak yang nak darah orang. Bini orang kalau lawak dia baca, daun senda punca dengan si cekor manis sanduk saudara berdiri sedalam kau sendok manis. Sampai tak salin? Sampai tak salin? Tak sampai bahaya tu ayat tu. Main. Kan ada yang repeat ulang balik nak dengar apa benda ayat baca kan. Dia kumau ada benda-benda jahat ni. Tapi rupa makan buah tamar yang jawab. Ya. Kan ingat tak peristiwa ada orang cuba nak racun Nabi, tapi yang sahabat-sahabat yang apa, ada yang terkesan, tapi Nabi okey. Sebab Nabi hari, tapi janganlah balikkan cuba tolan 7 biji buah tamar apa tu, tolan racun pula tengok mati ke tidak, jangan. Tapi makna Nabi makan hari-hari. Kita buah tamar nak jumpa bila? Ijma' ulama sependapat. Semuanya orang puasa. Habis bulan puasa, buah tamar kotak dengan usup-usup hilang. Sup tayub hilang. Dah lah nazak iklan masa bulan puasa tu dah. Yusuf tayub. Pagi raya meninggal kawan. Tiba-tiba bulan puasa tu, Yusuf tayub. Hidup dah gila. Buah tamar. Ya Nabi, apa yang Nabi Goma buat, kita buat. Nabi Goma, Nabi tak suka, jangan kita buat. Nabi dah pesan dah, aku tak ada besok aku tinggalkan kalian dengan 2 perkara kan? Al-Quran dan sunnahku kan. Barang siapa berpegang pada kedua-duanya tidak akan tersesat selama-lamanya. Ikutlah. Yang paling-paling baik apa? Semua Nabi dah ajar. Cara pakai Nabi macam mana. Bab sedekah, tengok. Sedekah, jangan takut. Allahu Akbar. Ada orang dia masuk kubur besok, dia tengok mak tak apalah torang nak kubur aku ni. Dia nak mati ni. Torang kubur aku ni. Lapang nak apa? Sebab yang kau sedekah RM2 tu. Masuk yang Ustaz Roslan dalam jalan Tambung. Tak sebab RM2 tu orang cakap, kalau aku tahu aku bagi semua hartaku, tapi dah terlambat. Jadi tabung tadi pusing sekali lagi. Tadi agak lama nak fikir kan, jalan sekali lagi. Dah banyak kali aku cakap tadi. Betul. Iya. Sedekah, cuba tengok orang tua-tua dulu kan. Kenapa orang tua-tua dulu panjang umur, penyakit kurang tak macam hari ni? Antara sebab cuba tengok kenduri kenara lah tuan-tuan. Orang kampung mana ada pergi kenduri kenara berlenggang mana tu? Boreh bawa, nangkuk pisang setandan bawa tu. Janji bawa, tak kira apa mesti bawa. Habis kenduri, orang semua balik, saudara mara balik. Tinggal dia, apa kita nak makan? Tengok ke dapur banyak, semua jiran-jiran bagi. Nampak? Sedekah. Kadang-kadang anak tanya, mak ni bagi ke orang baik apa? Kita pun tak ada, mak.
Yalah, besok kita susah, besok orang lain tolong kita. Pak, tentu. Tak pernah susah. Orang dulu rajin sedekah. Cukup rajin sedekah. Nah, kalau contoh nak pergi kenduri tapi itulah serentak pula kenduri nak buah. Kan selalu jadi macam tu. 2 hari sebelum kenduri, pergilah rumah dia kejam. Minta maaf, tak dapat nak datang, tapi ni nak bagi sikit nak ambil lah. Ya Allah, kau ni apalah. Ambil, tetap ambil. Tapi makna kata sedekah. Betul tak? Sedekah pertama, dia akan mengkayakan hati. Walaupun miskin rasa kaya, tetap nak bagi. Bukan semua senang ni, tapi hati rasa senang nak bagi. Itulah kekayaan yang sebenar. Duit banyak berjuta, tapi melampuh ubek tu tak melampuh. Berlambat ubek nak kena makan. Lepas tu dah habis tu, nak makan apa pun dah tak selera. Takak dah payau. Nikmat tu, nampak tak? Kita ni sedekah RM1, makan laju. Kan? Iya. Mengkayakan hati. Walaupun miskin rasa kaya. Kedua, membersihkan harta. Walaupun sikit rasa cukup. Duit tak adalah banyak sangat, tapi anak-anak semua menjadi. Anak-anak jap tanya, mak cakap je lah, mak nak apa? Cakaplah, itulah mak dengar orang dah tak pakai dah ceret menjorit ni. Ceret menjorit, itulah yang bunyi ceret tu lah. Orang dah tak pakai dah. Dah dengar kek pondok Darul Abrar pun dah tak pakai dah benda tu. Orang pakai air yang tekan-tekan tu. Oh, air yang tekan-tekan, tahu tak? Tahu tak? Apa dah? Janganlah sabut, dia tak tajuk ceramah kita hari ni. Sabutlah mesin air. Aduh pula. Sabut aja nama tu. Kalau dia nak kita sabut nama dia, kowe konolah tajuk ceramah kita sini. Betul Ustaz apa ni tanya dia nak tajuk ke tak tajuk? Saja saya mengundang tu sebenarnya kan. Betul. Alhamdulillah. Nampak tak? Sikit tapi cukup. Yang ketiga, memanjangkan usia. Ni ramai ni ayah anda bonda yang panjang umur. Satu sebab dia rajin sedekah. Kadang tanya, Ustaz duit belanja dia tak ni? Dia bagi saya. Ni contoh, saya tak suruh dia ni contoh. Betul. Ada macam tu. Ustaz, berapa lagi tak cukup? Ustaz cakap Ustaz berapa? Oh, dia tanya Ustaz Ruslan. Berapa tak cakap, berapa tak cukup? Berapa ribu kita cukup? Berapa juta kita cukup? Ni untuk pembinaan ni. 1.2 juta. Tak apa Ustaz, saya mulakan. Biar dia tahu. Nah, Ustaz ambil ni, saya tak kira. RM50 pergi. Dia punya garang macam nak bagi sejuta kan. RM50 janji ada kan. Panjang umur. Betul. Arwah nenek saya tu, Allah Akbar, yang Jawa tu. Allah Akbar. Dia nak bagi je. Nanti sekah ya, nanti bagi kat orang ni, bagi. Dan yang keempat, melancarkan rezeki. Ada je rezeki. Tengok, datang ni pun rezeki ni. Ada orang hari ni datang, dia tak tahu pun Sabtu Debat ada hari ni. Siapa yang tadi datang, dia tak tahu. Tiba-tiba punya Sabtu Debat hari ni. Saya tak percaya dia. Baru tahu. Hui, muda Sabtu Debat ni. Ustaz Ruslan bukan panggil penceramah yang biasa-biasa. Heavyweight panggil. Itu yang biasa. Memang macam ni kan sofa tadi. Setiap kali penceramah memang ni sofa dia. Oh, memang sama lah. Saya ingat kok saya je dapat macam ni. Punya handal tak handal kan. Maknanya betul-betul buik tu, buik betul-betul. Dia bukan asbul, bukan asabulih je. Ustaz Ruslan ni memang betul. Dia telefon Ustaz Asli, telefon Ustaz Dasuki. Semua heavyweight. Dalam kalangan heavyweight tu saya yang lightweight. Kan? Tak, saya ni ramah yang senang-senang je. Murah rezeki. Ada orang tu sakit lutut tapi sampai. Ada orang ni tumit sakit sampai. Orang sehat segar-bugar, tak apalah pergilah dulu, tak sampai dah. Tak sampai. Saya cerita saya dulu. Saya cakap masa dekat, saya ingat dia masa tu di Madinah, saya ingat mak saya lepas makan tengah hari. Mak, ingat nak sedekah lah bagi keluarga kita yang susah-susah ni, belanja dia orang pergi umrah. Mak saya cakap, kau dah cakap aku dah buat ni. Jauh lama. Cakap sebab nak buat lah ni. Lepas dah setahun tu nak pergi lagi tu, kira-kira 5 boleh orang yang susah dalam keluarga. Manung saja ni.
Macam tu lah bunyi dengar macam tu. Betul. Lepas tu setiap seorang package 9,000. Jangan dikalikan, diam je dalam kepala je. Okey, 9,000 seorang. Lepas tu sampai dekat apa tu? Kat bank sampai kat bank lah, keluarkan duit kan. Keluarkan duit. Dua yang mana? Pertama saya, kedua buka akaun. Mana dan clear. Tapi lepas tu teringat dalam hati, ya Allah, aku selalu cakap sedekah tak pernah memiskinkan orang. Dekat sebut lah. Sebenarnya terang cakap ni memang terasa ni lemah saya ni. Saya cakap mak banyak duit dia Nabi ni. Tapi sampailah ke travel agent tu pula. Tapi Ustaz, Taif tak masuk tau. Kira lah sekali. Kira Taif sebab saya tak nak lah dia orang kan. Saya tahu dia orang tak ada duit kan. Pergi Taif tak apalah, lain kali je lah pergi sebab dia tak ada duit. Bayarkan pergi lawatan ke Taif pun bayar. Tapi bila sampai je ke Tanah Suci, jejak aja kaki kan, masuk ke airport tu, dia orang menangis tu tuan. Saya nampak dia menangis tu. Hilang rasa duit tak ada tadi. Tak ada rasa apa. Puas hati tengok dia orang, makna dia orang gembira sampai keluar air mata tu. Saya dah tak rasa apa dah. Balik ke Malaysia, tak sampai 3 bulan Allah ganti beli duit saya. Tapi tak adalah cakap nasib baik balik modal, tak ada macam tu dah. Tapi saya cakap, ya Allah, siapalah lagi aku nak tolong ni. Tolong jangan angkat tangan. Ni contoh ya. Jadi makna kata kita kena tolong. Betul. Tuhan bagi kita keluarga bahagia. Tuhan bagi suami yang taat. Tuhan bagi isteri yang pandai masak. Rezeki lempar-lempar jadi la ilaha illallah. Lempar telur jadi ayam, gila betul. Anu kan? Anda betul. Usah anda kena. Ya. Bukan semua tahu dapat bini pandai masak ni. Dia siap buka buku disaji tu. Ya, masuk dua camca. Camca ni apa? Camca pun tak tahu. Kan? Masuklah garam macam ni, masuknya. Dah siap-siap masak, apa yang kurang? Ikan tak tahu. La ilaha illallah. Roncah yang masak kan orang tu. Tak, maksud dia bukan semua orang. Ada orang tu masak jadi. Ada orang pandai, dia pandai ikut selera suami dia. Pagi tolong mantap kabau, tengah hari tolong dada, malam tolong sak kicap, tolong naik hanyi mulut lelaki tu. Tapi tak apalah. Tapi makna rezeki tak? Rezeki anak pandai. La ilaha illallah. Anak pandai. Anak je tak. Kita tengok anak macam ni, duduk macam ni, jadilah sajuk hati Allah, anak aku, Allah Akbar. Kan dah sampai juzuk berapa dia? Hafal dah sampai juzuk berapa dah? Hah? Nah, 27 daripada belakang. Betul. Betul. Tak, kita galak dah 27. Kita juzuk 30 pun tak habis tu. Baca Yasin pun tiba-tiba dah. Iza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Apa kun fayakun? Mana yang tertinggal? 30 ayat tertinggal. La ilaha illallah. Tu sebab iyo tuan, sajuk hati. Tengok anak pandai. Kadang dia berkat ni, tahu tak apa maksud barakah? Tahu maksud barakah? Al-barakah tu maksud apa? Tahu ke tak tahu? Jangan main nangguk saya tanya, tahu tak? Kau tak tahu ngeleng, jangan tahu tak? Barakah ni ada yang cakap, maksud barakah ni pondok Ustaz Kazim ada cakap macam tu. Betul dah tu. Berkat kan? Berkat ni Allah bagi kebaikan walaupun sikit tapi berkembang. Itu dia. Nampak tak? Ibu tak dapat bagi duit belanja banyak pergi sekolah ni, ibu bagi RM1 dia. Tak apa bu, hari ni Alung puasa. Ya Allah, anak dia puasa, mak pun tak puasa. Dah lah tu RM1 tu masuk dalam tabung. Balik tu pukul 5, ibu apa dia? Alhamdulillah tadi keputusan dah keluar, Alung dapat nombor 1. Ya Allah, dah lah baik puasa, menabung. Lapis tu pula result biasa bagus. Nampak sikit tapi berkembang. Nampak? Tiba-tiba tengok anak dah konvo. Ya Allah, anak aku dah konvo. Ya Allah,
Abang anak kita bang, kau ni cubalah kawal perasaan sikit. Suami dah marah. Yang abang tak happy ke anak kita kombo? Kombo tadika aku agak-agak lah. Sekarang ni punya parah, tadika pun ambil kombo, menyampah pun tu. Saya cakap tu sebab saya pun terjebak tuan-tuan. Saya kena ceramah dekat pesta convocation rupa budak tadika punya. Pakai roh, pakai ni apa ceramah lah, tak satu tak ada kojo betul lah. Tak kisah, tak bukan apa. Mak tu gembira tengok anak kombo tadika tu sebab boleh buat persembahan atas pentas tu, ikut disiplin yang cikgu dia ajar. Kat rumah tak dengar cakap. Faham tak? Itulah dia. Sebenarnya banyak lagi nak cerita, tapi itulah dia. Dan paling penting kita kena ingat satu perkara. Nabi sampai ke sudah tuan. Nabi waktu malaikat maut sampai tu dia tanya, Jibril mana? Jibril mana? Jibril dah menyuruh siap-siap. Sebab tak tergamak tengok Nabi nak kena cabut nyawa ni. Allah dah beritahu malaikat maut, kau pergi jumpa kekasih aku tu, kau pakai elok-elok. Malaikat maut pakai elok-elok, tak menakutkan pun. Dengan Nabi kita nak cabut nyawa, handsome pakai. Dan Allah Ta'ala beritahu, kau bagi salam, kalau dia bagi masuk bukan masuk, dia tak bagi masuk, kau jangan masuk. Nabi kita dapat macam tu. Kita tak dapat, tiba-tiba dah depan mata lah, dapat dah. Kita macam tu. Ya. Nabi tanya, mana Jibril? Jibril dah kono panggil tu sampai, ya Rasulullah, aku kat sini wahai Muhammad. Tak ada ke begitu gembira kau nak bagi kat aku ni, kau hiburkanlah hati aku. Wahai Muhammad, malaikat dengan bidadari tengah menghias syurga untuk engkau. Segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tanya. Tak ada ke berita lain? Boleh kau hiburkan hati aku ni? Wahai Muhammad, malaikat semua dah berbaring dah nak menyambut kau masuk syurga. Segala puji bagi Allah. Kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada ke berita lain kau boleh hiburkan hati aku ni? Wahai Muhammad, dah dijamin dah tempat kau dalam syurga, kau jangan risau. Segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Nabi nak dengar pasal siapa? Pasal umat dia. Maka Jibril kata, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk. Barulah Nabi senyum. Nabi siap panggil, wahai malaikat maut, rapatlah kepada aku, cabutlah nyawa aku. Dan waktu cabut nyawa tu, Allah sakit ya Allah. Dan Nabi boleh sebut, macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Fikir umat lagi, Nabi dah confirm masuk syurga. Macam mana umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah? Ya Allah, kau berikanlah segala kesakitan ini pada aku supaya umat aku tak sakit macam ni ya Allah. Nabi siap minta nak tanggung untuk umat dia. Macam mana? Dek sayang. Itu sebabnya kita kena sayang Nabi banyak-banyak, ikut syariat. Ada setengah orang cakap, susahlah, itu tak boleh, ini tak boleh, ni tudung nak macam ni lah, ni kena aurat macam ni lah, ini tak boleh, makan ni tak boleh, itu tak boleh. Itu sebab Nabi sebut, dunia ini penjara bagi orang mukmin, syurga bagi orang kafir. Penjara memanglah, penjara dinding takat tu je, takat ni je, depan takat tu je, tandas pun situ je. Malahan ada satu penjara yang saya pergi dekat Seremban tu, bangunan lama tu, jamban pun tak ada, dia letak baldi je. Sejam sekali pegawai penjara tu tukar baldi tu. Bayangkanlah, kita yang ada pintu bilik air kalau terbuka pun tak tahan bau, bayang kawan tu menyangkung kat baldi je, dan basuh pakai mineral water je. Fikirlah tu. Tak, dalam penjara boleh ke makan apa kita suka? Tak, apa yang dihidang tu lah makan. Boleh cakap bukan penjara, tuan kalau boleh hari ni nasi ayam nak kepak je boleh, nak kena pijak kat penjara tu boleh lah. Macam tu lah hidup kita kat dunia. Memang kita tak boleh makan, kita boleh itu tak boleh, tetapi kita akan seronok akhirat besok. Digambarkan bagaimana ada beberapa orang masuk dalam syurga, dia tengok singgah sana siap segala makanan hidangan yang lazat-lazat, dia pun kehairanan. Allah beritahu, wahai hambaku, di sini bukan tempatnya untuk merasa heran kat syurga ni. Lepas itu kata, wahai malaikat, kau bukakan tabir ni,
Kenapa pula? Malaikat tanya, ya Allah, mereka ni atas dunia derhaka pada kau, ya Allah. Kau bukakan, kerana mereka di atas dunia pernah beribadat pada aku dan pernah menangis kerana aku. Allah suruh buka. Bila buka, semua bersujud. Bila sujud, Allah Ta'ala kata, bangun semua, sini bukan tempat bersujud. Apakah engkau tidak rela kepada aku? Allah Ta'ala tanya. Ya Allah, bagaimana kami tidak rela, ya Allah. Kau telah memberikan sesuatu yang tak pernah terlihat dari mata, tak pernah terdengar ke telinga, tak pernah terdetik ke hati. Makna hebatnya syurga tu, tak dapat nak cerita. Jadi menangislah banyak-banyak kerana Allah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cukup dah tu. Banyak lagi nak cerita tu, tapi kita simpanlah lain kali pula. Makna memang kena panggil lagi, kan? Macam itulah kaedah, kan? Jadi apa pun, saya ucapkan terima kasih banyak, terutama pada Ustaz Roslan dan juga semua yang telah sudi mendengar kuliah saya pada hari ini. Dan sedikit makluman,